Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Kita sambung kat mana? Muka surat berapa, ingat tak? Muka surat 20 21. Baik, kita masuk bab yang kedua, beberapa contoh di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beberapa contoh bagaimana kita nak faham sebahagian daripada hadis, sebahagian daripada riwayat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masuk pada halaman 21, solat bersyarat. Ya, dari riwayat hadis bagaimana seorang lelaki, seorang sahabat Nabi meletakkan syarat untuk masuk Islam, dan bila dia masuk Islam itu dia letakkan syarat untuk bersolat beberapa kali saja setiap hari. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki ingin beriman, dia masuk Islam, ya. Namun dirinya menetapkan syaratnya ialah lelaki ini hanya bersolat 1 kali atau 2 kali sahaja setiap hari. Jadi kita solat sehari 5 kali. Lelaki ini dia nak masuk Islam dan letak syarat. Maknanya kalau Nabi terima syarat dia akan masuk Islam. Kalau Nabi tak terima syarat dia, kemungkinan besar dia tidak akan masuk Islam. Ya, di sinilah bila lelaki ini letakkan syarat, semayang sehari sekali 2 kali, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menerima keislamannya. Nabi terima keislaman dia. Ya, jadi maksudnya kalau ada orang nak masuk Islam, saya nak masuk Islam tapi saya tak mau semayang, kita terima keislaman dulu. Kerana ini panduan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak masuk Islam tapi saya tak mau ubah cara pakaian saya tetap cara pakai macam ni juga. Maksudnya tak tutup aurat lah. Kalau lelaki dia nak pakai seluar pendek lagi, ataupun dia nak masuk Islam tapi saya masih nak minum arak. Ya, saya nak masuk Islam tapi saya nak jadi seorang Muslim yang minum arak. Kalau boleh terima saya masuk Islam, kalau tak boleh terima syarat ni saya tak mau masuk Islam. Jadi panduan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi terima keislamannya walaupun lelaki ini tetapkan syarat untuk semayang sehari berapa kali? Sekali atau 2 kali saja. Baik, itu satu orang lelaki. Ya. Dalam riwayat yang lain, begitu juga dengan satu kabilah Arab, iaitu kabilah Bani Thaqif yang ingin menganut agama Islam. Datang pembesar-pembesar daripada Bani Thaqif, mereka berdialog, berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka nak masuk Islam, tetapi Bani Thaqif ini menetapkan syarat untuk tidak membayar zakat dan berjihad. Ya. Mereka letakkan syarat, mereka tak mau bayar zakat dan mereka tak mau berjihad. Bayar zakat tu makna kuranglah harta mereka, rugilah satu. Kalau berjihad tu terdedah kepada luka, cedera, boleh jadi mati. Jadi mereka tak mau berjihad. Ya. Jadi kami nak masuk Islam saja. Ya. Bahkan dalam riwayat mungkin mereka tak mau semayang. Mereka tak mau semayang. Letak 3 syarat: tidak semayang, tidak membayar zakat, dan tidak berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turut menerima keislaman mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya tasaddaquna wa yujahiduna idza aslamu." Saya tasaddaqun. Sa ni maknanya akan, will.
Mereka akan bersedekah nanti ni. Bila masuk Islam, mereka akan bersedekah. Hujung hadis tu Nabi kata, idza aslamu, baik bila mana mereka masuk Islam, mereka akan bersedekah apabila mereka masuk Islam. Ya. Jadi sekarang mereka letak syarat, kami nak masuk Islam tapi kami tak mau sedekah. Nabi terima keislaman mereka dan Nabi kata nanti mereka akan bersedekah apabila mereka masuk Islam. Bila masuk Islam, iman tu disuburkan, iman tu makin kuat, maka mereka akan bersedekah. Kemudian Nabi kata wa yujahiduna, nanti mereka akan berjihad. Sekarang mereka tak mau berjihad, susah, takut mati dan sebagainya. Tapi bila mereka beriman, nanti mereka akan berjihad. Idza aslamu, apabila mereka masuk ke dalam agama Islam. Maka penerimaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keislaman lelaki tersebut, walaupun dengan syarat yang tidak bertepatan dengan syariat, bukanlah bermaksud bahawa solat 5 waktu bukan fardu. Ya. Bukan maksud Nabi terima tu maknanya tak apa, boleh abaikan solat, bukan macam tu. Ya. Tetapi ini dia ada aulawiyat, keutamaan. Ya, dia ada aulawiyat. Mana lebih besar, mana lebih penting antara solat dengan beriman? Mana lebih besar? Iman tu dulu, kan? Jadi sekurang-kurangnya kalau seseorang tu mati walaupun dia tak solat tapi dia beriman, ya, sekurang-kurangnya dia ada iman, sekurang-kurangnya. Jadi iman tu dia lebih penting, lebih besar daripada solat. Ya, jadi timbang tengok di antara, kalau kita bertegas dengan dia, awak nak masuk Islam kena solat. Kalau tak mau solat tak boleh masuk Islam. Kita tegas nak jaga solat tu, maka dia tak masuk Islam. Jadi kita dah rugi dah. Sedangkan perkara iman tu perkara lebih besar. Ini dia strategi dakwah ni. Bukan kita kata ni kadang-kadang orang akan salah faham. Pendakwah tu, ustaz tu dia kata solat tak wajib. Tak, dia bukan macam tu. Ini strategi dakwah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi terima keislaman dia, walaupun dia letak syarat nak semayang sehari sekali 2 kali, bukanlah bermaksud bahawa solat 5 waktu bukan fardu. Sebaliknya, solat 5 waktu adalah wajib, fardu, dan merupakan satu rukun daripada rukun Islam, dan ketetapan solat fardu ini adalah tidak berubah dan qat'i, tak boleh berubah dah, ya. Itu dasar dia, tak boleh berubah. Tapi bila kita deal case by case, itu kita kena ada tolak ansur. Ya. Jadi walau bagaimanapun tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima keislaman lelaki tersebut ialah salah satu bentuk siasah, ya, tindakan Nabi, pengurusan Nabi dalam berinteraksi dengan saudara baru dalam agama Islam. Ya. Sikap ini ialah bertoleransi tinggi, memahami maqasid asy-syariah, fiqhul aulawiyat, dan memandang kehadapan dengan suluhan fiqhul ma'alat. Banyak istilah ni, ya. Memahami maqasidus syariah. Maqasidus syariah yang pertama, nak jaga agama, hifzuddin, jaga agama. Jadi dalam jaga agama ni, perkara paling besar jaga iman. Jaga iman tu termasuk dalam jaga agama. Lepas jaga iman, barulah jaga solat. Dia ada ranking dia tu, ya. Dia jaga agama. Nak jaga iman, nak jaga agama, perkara pertama jaga iman, perkara kedua jaga solat. Jadi Nabi tekankan jaga iman dulu berbanding solat. Ini maqasidus syariah. Yang keduanya, dalam tindakan Nabi ni dia ada fiqhul aulawiyat, benda paling penting, mana lebih penting, mana yang perlu diutamakan, ya. Jadi Nabi nak orang tu beriman dulu. Jadi maknanya kalau kita nak ajak orang masuk Islam, dia pun dah seronok dengan Islam, tapi dia rasa susah masuk Islam, kena semayang, kena tutup aurat, kena bayar zakat dan sebagainya,
Jadi dia datang bisik dengan kita, saya nak masuk Islam tapi saya tak mau buat semua kewajipan ni. Boleh tak kita terima? Boleh, kita terima aja. Bukan kita redha dia tak semayang, kita tak redha. Tapi nak buat macam mana? Dia tak mau semayang lagi. So kurang-kurangnya dia masuk Islam. Ini fiqhul awlawiyat Sebab itu ada seorang pembesar dulu, raja Raja dulu dia nak semayang, dia tak semayang. Dia tak semayang fardu. Bila dia tak semayang fardu, ulama-ulama bising. Ulama-ulama tempat tu bising. Bila ulama-ulama tu bising, pasal raja kami tak semayang, macam mana jadi raja kami tapi tak semayang? Maka raja ni pun buat syarat. Iaitu syaratnya raja hanya solat Jumaat seminggu sekali. Dan ulama-ulama dalam kawasan tu, dalam negeri tu hendaklah keluarkan fatwa raja hanya perlu solat seminggu sekali, solat Jumaat saja. Tak perlu solat fardu 5 kali sehari. Jadi ulama tak berani lah. Ulama-ulama kawasan tu tak berani. Sebab mana raja nak supaya raja tak perlu solat 5 kali sehari, solat Jumaat saja. Jadi ulama tak berani. Pasal itu keputusan rasmi kan. Maka sini akhirnya datanglah seorang ulama yang lain, dia berfatwa boleh. Kalau raja nak semayang Jumaat boleh. Raja nak semayang Jumaat boleh. Maka raja pun seronoklah. Tapi syarat dia, ulama yang ni letak syarat, sultan atau raja hendaklah datang awal untuk semayang Jumaat. Datang awal, macam PKP ni lah, kena datang awal datang awal dan kena duduk di tempat khutbah Jumaat tu, bawah mimbar tu. Duduk dengar elok-elok khutbah Jumaat. Maknanya pukul 1 Jumaat, pukul 12 tu sampai dah duduk dalam masjid i'tikaf, dengar khutbah elok-elok. Dulu tak ada mikrofon kot, cerita dulu kan. Maknanya kalau masjid tu luar tu tak dengar lah, jauh sikit. Jadi kena duduk dekat-dekat dengan mimbar. Jadi lepas tahun, hampir setahun kot, raja pun bagi tahu raja nak semayang penuh 5 kali sehari. Pasal apa? Pasal seminggu sekali duk dengar tazkirah, duk dengar khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat dulu cerita bab Nabi ni rajin semayang, cerita bab iman, cerita bab Isra' Mi'raj, orang tak semayang hempap kepala ke batu, pecah kepala. Jadi raja duk bawah, aku tak semayang. kan orang kan, orang gitulah, macam tak bayar zakat. Dia adalah tema-tema dia tu. Tema dia masuk bulan Muharram, tema hijrah Nabi. Masuk bulan Rabiul Awal, apa lagi, tema Maulid Nabi. Masuk bulan Ramadan, cerita pasal puasa. Masuk bulan Rejab, cerita pasal Isra' Mi'raj, cerita pasal semayang. Ulang itu jelah setahun tu. Jadi setahun ada 52 minggu, 54 minggu. Tiap-tiap minggu dia dengar. Maknanya banyak benda yang raja tak buat, azab orang tak semayang dan sebagainya. Ini jadi raja nak semayang. Jadi kenapa ulama yang seorang ni dia menyatakan boleh raja nak semayang Jumaat saja? Ini hikmah dia. Raja tak mau semayang 5 kali sehari. Raja nak semayang seminggu sekali. Dah dia nak semayang seminggu sekali, nak buat macam mana? Kan? Kita nak suruh dia semayang 5 kali sehari, tapi dia tak mau, dia nak semayang seminggu sekali. Kalau kita tak setuju dia nak semayang seminggu sekali, dia tak semayang langsung. Jadi sekurang-kurangnya walaupun dia tak semayang 5 kali sehari, tapi dia semayang seminggu sekali. Ini hikmah dia tu. Bukan makna ulama tu redha, tak apa tuanku tak semayang 5 kali sehari pun tak apa, tak dosa. Bukan. Dosa tetap dosa. Tapi kita nak tarik dia perlahan-lahan. Begitulah cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarik dulu masuk Islam. Nanti dia dah beriman elok, iman dia kuat, nanti dia akan melaksanakan kewajipan solat 5 kali sehari. Dan tindakan Rasulullah ini memandang kehadapan dengan suluhan fiqhul ma'alat. Makna kefahaman ma'alat akan datang ni. Akan datang ni apa dia? Kita tengok kesan akan datang ni. Kalau kita tak terima keislaman dia makin jauh pada Islam.
Sekarang kita nak dekatkan dia dengan Islam. Sekurang-kurangnya kalau dia mati beriman. Ya. Baik, dalam maqasidus syariah, pemeliharaan agama, pelihara agama tu, itu yang pertama sekali lah dalam susunan maqasidus syariah. Pemeliharaan agama iaitu bebas daripada syirik dan kufur adalah perkara yang paling penting, kemudian diikuti dengan kefarduan solat. Ya, jadi bebaskan daripada syirik tu dulu. Bebaskan daripada syirik, ya. Sekiranya berlaku pertembungan antara iman dengan solat, maka memelihara iman lebih menepati maqasid syariah. Ya, pelihara iman tu lebih penting. Ia juga berdasarkan pertimbangan antara keutamaan iman dengan solat. Antara iman dengan solat. Maka iman lebih penting daripada solat. Sehubungan dengan itu, jika lelaki itu tidak diterima keislaman. Jika lelaki itu tidak menerima keislaman kerana menekankan kefarduan solat, maka kesannya ialah keadaan dirinya akan terus berada di dalam kekufuran. Ya, jadi kita pandang ke hadapan, nak keluarkan dia daripada kafir terlebih dahulu, ya. Itu fiqhul ma'alat. Apa-apa tindakan kita, tengok ma'alat kita, ya, akan datang apa berlaku, kesan dia dan sebagainya. Ya, ini salah satu cabang ilmu yang ditekankan oleh sebahagian para ulama. Fiqhul ma'alat, memandang ke hadapan, kesan dia apa. Jangan kita lah makan. Kalau makan banyak, apa ma'alat dia? Badan kita makin sihat, kan? Tak ada kerja apa, duduk di rumah masak, kan? Boring kan, masak, makan. Tapi kalau kita pandang ma'alat, fiqhul ma'alat, kalau aku berterusan begini, apa yang akan jadi? Itu ma'alat lah. Tengok ma'alat kita, kesan, tengok ke hadapan, ya. Sesungguhnya ada perkara yang perlu dipertimbangkan berdasarkan keutamaan. Perkara ini dibincangkan oleh para ulama dalam fiqhul awlawiyat. Ya, fiqh juga, fiqh kefahaman, awlawiyat keutamaan. Mana lebih utama di dalam sesuatu perkara? Ya, mana lebih utama daripada sesuatu perkara? Suami kita buat perangai nak kahwin seorang lagi, kita bangkang, kita lawan, kita bergaduh. Kita bergaduh-gaduh kan bercerai. Mana lebih baik, bercerai ke ataupun suami kita kahwin seorang lagi? Ma'alat, tengok ma'alat. Ma'alat. Kita kena timbang tengok, kan? Kalau bercerai, aku dapat harta banyak mana? Kan? Aku duduk rumah ni, aku kena keluar ke macam mana? Ni rumah ni nama siapa? Timbang tengok tu. Timbang. Kan? Kalau dia kahwin, tiba-tiba isteri kedua tu mati, kan? Kalau aku bercerai, nak rojok payahlah. Timbang tengok. Timbang. Dia bukan makna A dengan B lah. A dengan B, dia terserah pada kita lah. Kita timbang tengok. Itu ma'alat, tengok ma'alat, ya. Mana lebih aula, mana lebih penting, mana lebih utama. Kalau dia tak kahwin, dia buat maksiat, suami kita bukan kaki masjid, bukan kaki surau, memang kaki maksiat. Kalau dia tak kahwin, dia akan buat maksiat dengan perempuan ni. Timbang tengok. Kalau dia kaki surau, kaki masjid, insyaAllah lah mungkin dia tak buat maksiat tu, kan? Itu timbang tengok. Okay? Mana lebih baik? Abang jangan kahwin, abang nak maksiat dengan perempuan tu, buatlah, saya tak kisah, tapi jangan kahwin je. Adakah begitu? Itu kita timbang tengok. Dia tak ada A dengan B. Kita kena buat keputusan, bila kita faham fiqhul awlawiyat, bila kita faham fiqhul ma'alat, kesan akan datang tu. Baik. Malangnya akibat tidak memahami keutamaan sebegini, ada individu yang disyaratkan untuk berkhatan sebelum masuk ke dalam agama Islam.
walhal ia merupakan satu perkara dan suruhan yang tidak benar. Ya, kita letakkan syarat macam-macam. Awak nak masuk Islam, gambar ada 6 keping, 4 keping gambar sebagai contoh. Kalau tak ada, pergi dulu, datang. Bila datang, awak ada saksi 2 orang, tak ada saksi, balik dulu cari saksi. Kita melambatkan proses pengislaman. Nak ajar dia mengucap tu, kita lambatkan hanya kerana masalah gambar, masalah tidak ada saksi. Ya, sedangkan itu bukan proses syarak, itu proses pentadbiran hukum syarak. Ya, pentadbiran hukum tu kita abaikan seketika kerana kita nak selamatkan dia daripada kafir kepada Islam. Ya, kita jaga syarak dulu. Pentadbiran jaga juga, tapi kemudian sikit. Aulawiyatnya syarak dulu, baru pentadbiran syarak. Itu kita kena faham, ya. Jadi kalau orang pentadbiran mungkin dia tak suka lah. Kita kena jaga pentadbiran. Tak, kita jaga syariat. Kita jaga syariat dulu. Syarak kena jaga dulu. Pentadbiran ni undang-undang manusia buat. Nak masuk Islam kena letak gambar 6 keping atau 4 keping, kena ada 2 orang saksi. Katalah kena cop tu penghulu dulu. Itu pentadbiran. Itu kemudian lah, kan? Lepas masuk Islam sebulan tak apalah kita buat, tak apa, kan? Ada kalau dia mati tak ada surat, tak apa, tak ada masalah. Masuk Islam dulu. Ya, itu proses dia tu, ya. Baik, apa yang Nabi SAW lakukan bukanlah satu syariat, ya. Bukanlah satu syariat. Contohnya, tidak mengapa untuk meninggalkan solat fardu. Sebaliknya, ia adalah strategi dan hikmah dalam berdakwah, ya. Dia bukan syariat, ya. Boleh tinggalkan solat, bukan. Ya, boleh tak semayang 5 kali sehari, bukan. Sebaliknya, apa yang Nabi buat tu hanyalah hikmah Nabi. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Allah dengan hikmah, ya. Jadi sama juga kalau kita ada kawan tak semayang, kita berkawan lama dah tak semayang, ya. Kita suruh dia semayang tak semayang. Mungkin tak boleh direct suruh dia semayang. Mungkin kita kena pusing jauh sikit. Kita ajak dia pergi makan, berjalan dulu. Lepas berjalan tu, kita singgah masjid, nak ajak semayang, kita nak semayang sekejap, kan. Jadi mana jauh sikit lah kita pusing tu, ya. Mungkin kalau budak-budak muda kita ajak main bola dulu, ataupun sebelum main bola tu kita kumpul waktu asar, ya. Tak semayang lagi, kita ajak semayang dulu sebelum main bola. Jadi tujuan kita bukan nak main bola tu sangat, tujuan kita dakwah, kan. Tapi jauh sikit pusing tu, ya. Baik, contoh yang kedua, tauhid diutamakan, solat dikemudiakan. Bagaimana hadis Nabi SAW, Nabi menghantar Muadz bin Jabal ke Yaman. Nabi menghantar Muadz bin Jabal ke Yaman. Nabi SAW berpesan agar Muadz menyeru kepada tauhid. Apabila tauhid diterima, maka diseru pula kepada solat fardu, ya. Kita tengok hadis Nabi SAW. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu, wahai Muaz, akan datang kepada kaum ahli kitab. Yaman tu kawasan ahli kitab. Jadi dari Madinah turun ke bawah. Dari Madinah turun ke bawah. Madinah ke Mekah berapa kilometer? Madinah ke Mekah 450 km. Madinah ke Mekah 450 km. Dari Mekah nak turun ke Yaman pula, sebab Mekah tu tengah-tengah, kan. Madinah atas. Jadi Madinah turun ke Mekah 450 km lebih kurang. Dari Mekah nak turun ke Yaman tu, nak turun katakanlah Sana'a dan sebagainya tu, mungkin tambah lagi 450 km. Jadi jarak tu Nabi pesan, jarak tu lebih kurang 900 km, 1000 km. Dia bukan naik kereta api laju yang 10 minit tu. Kan? Dia naik kuda berjalan, kan.
Maknanya dari Perlis nak pergi ke Singapura tu, kan? Perlis nak pergi Singapura tu, Nabi nak hantar Muaz ke Yaman. Ayat Nabi pesan, kamu akan datang ke kawasan ahli kitab. Fad'uhum, maka ajaklah mereka, ila syahadati an la ilaha illallah, kepada tauhidkan Allah, la ilaha illallah, wa anni rasulullah, dan saya, ini Nabi, adalah Rasulullah. Baik, itu yang pertama. Kemudian Nabi kata, fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka ahli kitab ata'u, taat bagi demikian, makna mereka dah terima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa'alimhum, maka beritahulah kepada mereka, annallah, sesungguhnya Allah memfardukan 5 solat pada setiap hari dan malam ke atas mereka. Barulah bagi tahu kewajipan solat. Baik. Kemudian, fa inhum ata'u, maka jika mereka taat bagi demikian, mereka dah boleh terima dah solat tu, dah semayang dah. Dah semayang elok, fa'alimhum, maka bagi tahu kepada mereka, annallaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim, maka bagi tahu bahawa Allah fardukan sedekah yang diambil daripada golongan kaya, golongan kaya ke atas mereka, kemudian sedekah itu diberikan kepada golongan fakir miskin. Bahasa dia ni edit, pening pala edit ni. Saya terasa saya tak tulis macam ni. Jika mereka taat, maka beritahulah kepada mereka bahawa Allah memfardukan sedekah yang diambil daripada golongan kaya mereka, golongan kaya mereka. Kemudian sedekah itu diberikan kepada golongan fakir miskin di kalangan mereka. Bila edit tu kita tak larat nak baca semua, kita tengok sikit-sikit dah lah, kan? Baik, tapi tak apa, tengok. Yang penting kita faham, Nabi ada 3 perintah dalam hadis ni. Yang pertama tauhid, yang kedua apa? Solat fardu, yang ketiga zakat. Semua ni wajib, semua ni fardu. Tapi tengok Nabi susun dulu. Pertama, perkara yang pertama kamu ajak tauhid dulu. Bila mereka dah terima, iman dah elok lah maknanya. Bukan mana hari ni terima terus hari tu cerita solat pula. Bila mereka dah terima iman dah elok, baru bagi tahu solat. Kena ajar dulu solat. Nak baca apa, rokok, i'tidal, kan cerita. Itu pun ambil masa berapa lama tu. Nak bagi semayang dulu. Bila mereka dah semayang elok, terima semayang elok, baru bagi tahu tentang zakat. Jadi makna Nabi melewatkan perkara yang wajib, perkara yang wajib, kerana ada benda yang lebih wajib dulu. Lebih wajib dulu, selesaikan yang lebih wajib dulu. Itu susunan, susunan maratib dia. Jadi orang masuk Islam, dia nak semayang. Macam mana dia nak semayang? Macam mana dia nak semayang? Baru masuk Islam, dia nak semayang. Maka teori saya, bila nak semayang, niat nak semayang, ada niat, ada azam, dan semayang tu kerangka semayang saja. Bagi nampak dia punya rangka-rangka semayang. Rangka semayang tu nampak berdiri, nampak rokok, nampak i'tidal, nampak sujud. Rangka tu ada. Maknanya cara mudah, awak masuk Islam, awak datang je ke masjid, ke surau, awak tengok orang semayang, awak ikut je. Itu mualaf, senang.
Awak datang je, duduk soft ni, tengok orang tu sembahyang. Kan? Mana orang sembahyang berdiri, ni berdiri. Nanti orang duduk, orang rokok, awak rokok. Sama je buat. Dia tak susah tu, dia macam senaman je. Awak ikut je. Nanti orang sami Allah dengar, tengok sikit, angkatlah pala sikit, orang bangun, awak bangunlah, diri balik. Tengok je, buat macam tu dulu. Nak baca, tak payah baca lagi. Pasal mana lebih mudah, kita ikut perbuatan atau bacaan? Perbuatan lebih mudah. Perbuatan lebih mudah. Bacaan tu payah sikit. Jadi kita mulakan dengan yang mudah. Perbuatan dulu, rangka dulu. Bila dah rangka tu dah elok, seminggu, 2 minggu dah faham dah. Kalau suruh buat sendiri pun dah boleh tahu dah. Kan? Makna boleh buat sendiri, rokok, tidak, semua siap. Masa tu lah, lepas 2 minggu ke 2 bulan ke, barulah kita isi, kita sulam dengan bacaan. Kita sulam dengan bacaan. Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian surah Baqarah. Kita sulam yang wajib dulu. Surah Baqarah pula. Surah Fatihah. Surah Fatihah, surah Baqarah pula. Tak habis saya tu. Surah Fatihah. Surah Fatihah tu pula ada 7 ayat. 7 ayat. 7 ayat tu mana? Ambil dulu yang pertama, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang yang tu 7 kali. Mana dia rangka kasar dah. Dia datang sembahyang berjamaah, ya. Kalau sembahyang tu imam baca kuat, tak payah baca dah. Ikut mazhab Hanafi dulu. Ikut mazhab Hanafi dulu, tak payah baca lagi. Sembahyang lain tu baca Allahu Akbar, niat Allahu Akbar. Jadi baca Fatihah, iftitah tu sahaja lagi. Sebab tu sunat, abaikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu yang boleh. Ulang yang tu 7 kali. Nak cukupkan 7 ayat. Lepas 2-3 hari dah boleh elok dah Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbilalamin. Ulang 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin. Ulang 4 kali jadi 8 ayat. Lebihlah surah Fatihah tu. Jadi begitulah, sikit-sikit. Tahiyat jangan ajar lagi. Sampai dah habis Fatihah, rokok, tak payah ajarlah baca rokok tu, biar dulu. Sebab sunat kan, baca rokok. Baca yang tidak sunat biar. Ini baca wajib. Masa tahiyat tu lah. Tahiyat wajib. At-tahiyyatul mubarakah. Lepas tu selawat, lepas tu syahadah, selawat, bagi salam. Jadi dia mula Allahu Akbar, baca Fatihah. Yang lain tu tak payah baca apa dah. Nanti tahiyat nanti baru baca pula. Kita sikit-sikit. Jadi bila dah kuasai yang wajib ni, bacaan wajib, barulah sulam pula dengan yang sunat. Itu kena ada aulawiyat, keutamaan. Ini yang Nabi SAW tunjukkan. Maka tindakan Nabi SAW memberikan garis panduan agar sunnah tadarrush diamalkan. Sunnah tadarrush. Sunnah tadarrush ialah berperingkat. Makna sikit-sikit, step by step, sikit-sikit. Kita buat sikit-sikit. Ia bukan menafikan kefarduan solat dan kewajipan zakat, sebaliknya ia hikmah dalam menguruskan sesuatu perkara. Kita kena ada sunnah tadarrush. Seorang datang, saya ustaz tak semayang 20 tahun. Nak kena qada ke tak kena qada semayang yang ditinggalkan selama 20 tahun? Kita pun kata wajib qada. Wajib qada. Maka kita pun keluarkan handphone 5 kali semayang sehari, darab 30 hari sebulan, 150 semayang. 150 semayang darab 12 bulan, 1,800 semayang. Darab 10 tahun 18,000 semayang. Kalau 20 tahun 36,000 semayang. Awak kena qada balik 36,000 semayang. Kita tegas dengan hukum. Kita tak main-main, kita jaga semua hukum Allah Ta'ala. Wajib qada 36,000. Dia baru sampai dekat kaki 5, duduk sembang kat situ. Agak-agak dia masuk tak dalam masjid ni? Dia U-turn balik. Tak apa, terima kasih ustaz. Dia balik mana kita tidak ada sunnah tadarrush, step by step. Kalau dia tanya tak apa, tak apa,
tak ada masalah, masuk sembahyang tu kan, tak ada masalah. Tu qada lama-lama ni Allah bukan perlu sangat pun qada tu kan, Allah tak perlu pun kan, kita bagi dia seronok sikit ya, masuk sembahyang tu. Itu sunnah tadarrush, step by step ya. Jadi bila orang tak faham, orang kata ini apa dia panggil apa, liberal lah liberal orang kata longgar sangat. Bila orang tak faham step by step ni, sunnah tadarrush ni, sedangkan sunnah tadarrush ni adalah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu ya, bila kita tak faham, orang nak semayang, kita cerita bab usalli dulu ya. Rangka semayang tak erti lagi, Fatihah tak ajar lagi, kita cerita bab nak mula semayang kena pandai usalli dulu. Kalau subuh macam ni, usalli fardhus subhi raka'ataini ada'an lillahi ta'ala, tu kalau semayang seorang. Kalau semayang makmum, usalli fardhus subhi raka'ataini ada'an makmuman. Kalau awak jadi imam, usalli fardhus subhi raka'ataini ada'an imaman, tu kalau awak jadi imam. Fatihah tak boleh baca lagi bila nak jadi imam. Dah kita ajar siap dah benda yang tak perlu tu tak perlu. Habis tu kalau awak musafir, cerita pula cara lafaz musafir pula, tak semayang lagi pun. Tu wuduk tak cerita lagi tu tak cerita lagi ya. Wuduk pula cerita nak basuh tangan, masa basuh tangan ni baca doa ni, basuh muka nanti baca doa Allahumma bayyid wajhi kama bayyad, kau ya Allah bersuci putihkanlah muka aku pada hari yang muka engkau putihkan orang. Doa yang terlalu banyak kita ajar ya. Dia jadi menyusahkan jadi maksud saya lah, kita tidak ada sunnah step by step tu, sunnah tadarrush tidak ada. Maka kita lari daripada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, contoh yang ketiga, tempoh penyimpanan daging korban. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita simpan daging korban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah amalan menyimpan daging korban lebih daripada tempoh 3 hari. Ada lagi tak daging korban di rumah? Ada lagi tak? Kak Jun lagi? Tak ada lah. Tahun ni tak berapa banyak tak berapa banyak habis baru bulan 8 bulan 2 bulan 8 1 bulan 8 sembelih baru sebulan 22 hari. Pasal tak banyak sembelih tahun ni kan. Masjid ni pun sembelih tempat lain. Tak sembelih tu ni Tahun sudah simpan berapa lama? Tahun sudah 3 bulan dah lagi. 3 bulan dah lagi daging korban. Tulang. Jadi kadang-kadang kita simpan sampai sebulan. Kadang-kadang yalah, masjid bagi, surau bagi, kawan-kawan buat korban bagi, kita pun buat ada lebih. Kalau kita buat, kita ambil banyak. Contoh kan. Baik, kita simpan sebulan. Dalam hadis Nabi tak bagi simpan lebih pada 3 hari. La ya'kulu ahadukum min lahmi udhiyatihi fawqa 3 ayyam. Tidaklah seseorang daripada kamu tidak makan daging korbannya yang melebihi tempoh 3 hari. Dalam 3 hari tu, within 3 days tu kena habiskan daging korban tu. Kena habiskan. Based on this hadis, kena habiskan ya. Nanti dulu kita nak faham ni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iddakhirus thuluth wa tasaddaqu bima baqi, simpanlah daging korban 1/3 dan bersedekahlah dengan bakinya. Nabi suruh simpan 1/3 ya. Tapi yang simpan 1/3 pun tak lebih pada 3 hari. Okey. Jadi tahun depan, pada tahun berikutnya, para sahabat bertanya tentang hal itu. Ya Rasulullah, tahun sudah Rasulullah tak bagi simpan daging korban lebih 3 hari. Tahun ni macam mana? Sama juga kah? Jangan simpan daging korban lebih daripada 3 hari.
Sinilah Nabi memberi illah, memberi sebab. Kenapa dulu Nabi tak bagi simpan lebih daripada 3 hari? Sebab dia tu setahun kemudian baru nampak. Dia panggil illah, sebab. Sebab apa Nabi tak bagi simpan? Bukan masa tu Nabi cerita, Nabi tak cerita. Setahun kemudian baru Nabi cerita. Sahabat pun tak faham lagi. Tahun ni Nabi tak bagi simpan lebih daripada 3 hari. Pasal apa? Wallahu a'lam, tak tahu. Jadi sahabat habiskanlah, makan, sedekah dan sebagainya. Tahun yang berikutnya, sahabat nak sembelih, sahabat tanya, apakah peraturan dia sama macam tahun dulu? Tak boleh simpan lebih daripada 3 hari? Maka Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum al-luhumil adahi fawqa thalas. Sesungguhnya aku telah melarang kamu menyimpan daging korban fawqa salas, lebih daripada 3 hari. Dulu aku larang, tahun sudah aku telah larang. Pasal apa? Liyattasi'a dhut tawli ala man la tawla lahu, agar individu yang berkemampuan dapat menyumbang makanan terhadap individu yang tidak berkemampuan. Maknanya tahun sudah ada kesempitan makanan. Makanan tak apa cukup. Mungkin ada kemarau ke apa-apa, tak berapa nak cukup. Jadi ramai orang datang cari makanan ke Madinah. Ya, waktu korban tu ramai orang datang nak cari makanan. Jadi sebab itu Nabi tak bagi simpan daging lebih daripada 3 hari supaya orang yang datang tu dapat makanan. Nah, itu illah dia, sebab dia kenapa Nabi tak bagi simpan lebih daripada 3 hari. Supaya orang yang ada kemampuan, dia buat korban, ada daging banyak, dia bagi kepada orang yang tidak ada kemampuan. Fakulu ma badalakum. Jadi tahun ni pula macam mana? Maka sekarang makanlah apa yang zahir bagi kamu. Kamu nak makan, makan. Wa at'imu, dan bagilah makan. Bagi makan. Waddakhiru, dan simpanlah. Nabi bagi simpan lebih daripada 3 hari. Pasal tahun yang sekarang ni tak ada dah macam tahun sudah. Tak macam tu dah. Jadi kita jangan faham satu hadis yang. Jangan faham satu hadis kita sebarkan. Rasulullah tak bagi simpan daging korban lebih daripada 3 hari. Itu satu hadis. Dia ada hadis yang lain. Rasulullah bagi simpan lebih daripada 3 hari. Ya. Jadi kalau kita tengok hadis itu, hadis dia, kita tengok nombor hadis dia. Hadis nombor 25 tu. Ini ulama dia himpun, Imam Tirmizi. Hadis 25, Sunan Tirmizi, nota kaki dia tu Kitabul Adahi, nombor hadis dia 1509. 1509. Hadis nombor 27, nota kaki 27, Sunan Tirmizi juga, hadis dia 1510. Dia berturut. Nota kaki nombor 25, nota kaki nombor 27. Hadis dia berturut. Jadi Imam Tirmizi, dan begitulah ulama-ulama hadis yang lain, kerana keluasan ilmu mereka himpunkan hadis yang berkaitan dalam satu bab. Baru nampak jelas maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna sekarang kalau kita nak simpan sebulan, nak simpan 3 bulan, kita nak buat daging apa, salai salai, keringkan itu semua adalah haruslah. Kecuali lah kalau masa tu ada orang yang kita kata makanan tak apa cukup, maka kita ambil lah balik hadis Rasulullah, jangan simpan lebih pada 3 hari. Kan? Jangan simpan lebih pada 3 hari. Kerana ada keperluan untuk orang mendapatkan makanan. Dalam hadis ini, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam aspek tadbir urus terhadap daging korban. Bagaimana kita nak urus daging korban? Apabila masyarakat memerlukan makanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan agar daging tersebut tidak disimpan lebih daripada tempoh 3 hari. Hal ini bermaksud bahawa daging korban perlu diagihkan dengan segera. Agih dengan segera. Adapun sekiranya dalam situasi makanan yang banyak, tidak mengapa jika daging korban itu disimpan lebih lama.
Jadi dalam suasana masyarakat kita sekarang ni, kita kata ayam boleh kata makan hari-hari, daging kita mana kedai makan banyak, ya. Maka boleh simpan ke tak boleh simpan? Boleh simpan, ya. Tak perlu kita nak masak habis kan, 3 hari tu makan. Kita di rumah ada suami isteri, duk suami isteri, abang daging korban ada 5 kilo. 5 kilo ni kita makan 2 orang kita. Pasal Rasulullah kata jangan simpan lebih pada 3 hari. 5 kilo 2 orang makan, seorang 2 kilo setengah. Okay. Dengan kita kena simpan. Dengan kita kena simpan tu. Bukan kata daging tu simpan, Oleh itu, pihak berkuasa mempunyai kuasa untuk membuat ketetapan yang sewajarnya demi kemaslahatan masyarakat. Ini macam sekarang lah, maknanya korban tak sembelih di masjid, tak sembelih di surau tahun sudah, ada maslahah dia tu. Ada maslahah dia, ya. Pasal bila sembelih tu ramai-ramai kumpul, bila sembelih nak pegang lembu takkan nak pegang 1 meter seorang. Mesti nak kena rapat kan. Nak pegang kepala 2 orang, nak pegang kaki lah kan. Nak perebah kerbau lembu tu pun bukannya senang. Jadi terpaksa rapat dan sebagainya kan. Jadi itu maknanya jadi apa, dengan COVID tu jadi masalah. Jadi maka dibuat ketetapan, dia ada maslahah dia. Dia ada maslahah dia. Ya. Jadi tindakan Nabi SAW memerintahkan agar daging korban tidak disimpan lebih tempoh 3 hari, termasuk dalam tindakan ketua negara atau pemimpin masyarakat kerana wujud keperluan makanan dalam kalangan masyarakat. Tindakan ketua negara. Jadi tindakan ketua negara ni dia berdasarkan maslahah. Tasarruful imami ala ar-ra'iyati manutun bil maslahah. Ya, tasarruful imam ala ar-ra'iyati manutun bil maslahah. Tindakan ketua pemimpin ke atas rakyat dia yang ditadbir dia bergantung dengan maslahah. Maslahah masyarakat, maslahah rakyat tu. Apa yang terbaik kepada masyarakat. Sebab tu kita ada SOP semayang jarak, ya, nak pakai mask bila dekat, ya, dekat-dekat, itu semua tu maslahah, ya. Kalau kita tengok kes di Kedah kan, hospital yang kena tu nurse, tapi pesakit tak kena. Pesakit tak kena, nurse kena. Nurse kena tu masa mungkinlah masa duk pergi makan kan, duk pergi makan sama-sama buka huha-huha kena. Tapi bila dia masuk OT, operation theater, tu tak kena. Pesakit tu tak kena, walaupun nurse tu ada COVID tu. Pasal dia pakai elok, tutup habis. Walaupun nurse tu ada benda tu, tapi tak kena kepada pesakit tu. Pasal dia tutup habis masa nak masuk OT tu. Tu SOP tu. Jadi kita pakai tu bukan untuk kita ya, untuk selamatkan orang lain. Untuk selamatkan orang lain, ya. Kita tak nak orang jangkit kita, yang kita tak nak menjangkitkan kepada orang lain bila kita dekat, ya. Itu dia ada maslahah dia, ya. Baik, itulah 3 contoh, ya. Kita ambil contoh tadarrush, kita kena berhentilah. Kita tak boleh ambil banyak-banyak sangat. Kena ada sunnah tadarrush yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, ada soalan? Ada soalan? 3 contoh tadi. Kata ada, kita berhenti setakat tu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.